Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana peringkat bahagian telah bermesyuarat dan alhamdulillah saya merasakan bahawa daripada maklumat yang telah diberikan keadaan adalah terkawal. Jadi untuk itu saya ingin ucapkan syabas dan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras ya untuk memastikan bahawa dalam situasi COVID-19 ini keadaan adalah terkawal. Untuk bahagian Mukah, mengikut laporan daripada Dr. Huzaimah tadi, ada sebelum ini terdapat dua kes COVID positif ya, iaitu satu igan matu Mukah ya, daripada kluster jemaah tabligh, tetapi alhamdulillah telah sembuh sepenuhnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dua kes ini telah sembuh sepenuhnya, alhamdulillah. Ada kes terbaru tapi yang ini under home quarantine saja ya, under home quarantine. Kes PUI ya, masih under investigation. PUI, satu kes PUI ya, back from overseas lah ya, back from Thailand ni. Alhamdulillah, oleh kerana daripada awal ya keadaan di Mukah ini telah dibuat sekatan ya dari awal. Penguatkuasaan dibuat dengan begitu rapi sekali, jadi keadaan adalah dalam terkawal. Kes yang di bawah yang dipanggil SHN ya, iaitu mereka ini balik daripada luar, 6 di Dalat, 3 di Tanjung Manis sekarang ini, dan mereka ini disuruh iaitu voluntary home quarantine selama 14 hari ya, 14 hari. Siapan juga telah dibuat daripada maklumat tadi, dibuat untuk mewujudkan pusat kuarantin di Mukah. Kalau di seluruh Sarawak ada tempat-tempat dijadikan pusat kuarantin, Mukah kita bersiap sedia, dan tempat yang telah dikenal pasti ialah kem belia Mukah ni ya. Kem belia Mukah, dan pihak KKM sedang buat persiapan yang diperlukan sekiranya perlu, iaitu mewujudkan pusat kuarantin. So tempatnya sudah dikenal pasti dan disediakan ya. Laporan daripada pihak PDRM tadi, dari segi pematuhan kepada KPK ni ya, didapati bahawa secara keseluruhannya 95% pematuhan. Alhamdulillah, saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak DRM kerana menjalani tugas dengan cekap dan juga kepada orang ramai. Cuma saya nak maklumkan bahawa IPD Polis 25 hari bulan Mac telah membuat tangkapan iaitu seramai 7 orang. We are the first district yang pertama untuk membuat tangkapan ini. Mereka ini telah melanggar iaitu PKP iaitu pada malam hari ni pada malam hari, dan kes ini telah dibawa ke mahkamah dan mereka telah mengaku bersalah, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman iaitu 2 bulan. Kes untuk bahagian Mukah, satu lagi tangkapan dibuat di Daro ya, 2 kes kan, 2 orang juga pelanggaran iaitu PKP dibawa ke mahkamah. Kes berlaku pada 27 hari bulan, dan di kes ini juga dibawa ke mahkamah, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman juga ya kepada pesalah ini. Dan ini memberi mesej yang sangat jelas kepada rakyat kita bahawa PKP ini bukan perkara main-main ya. Ianya perlu dipatuhi untuk memastikan penularan COVID ini dapat kita putuskan ya. Dari segi the transmission of COVID-19 ini ya, we can actually break the chain. And we have to compliance kepada PKP ini ataupun MCO ini ya, Movement Control Order is very very important. Safe distancing is another one ya. Dan jadi mesej telah, saya percaya telah sampai kepada
rakyat di kawasan kita di bahagian Mukah ini, dan selepas ini dapati bahawa tiada lagi so far lah tiada lagi pelanggaran PKP ini pada waktu. You have no business to be about at home, kecuali untuk kes-kes tertentu saja misalnya doktor balik daripada Syiah, itu lain but other than that tak ada. Now media are considered as frontliners So media are considered as frontliners. In fact, tadi dalam taklimat saya bekalan makanan ke frontliners, one of the recipients adalah sebenarnya pihak media. So media, you have to actually cover areas for your news and so on, to help to disseminate information to the people through the newspaper. So you are considered as frontliners. So if you need kalau diperlukan untuk iaitu pass just to make you feel safe, you can always ask. The empowerment has been given from our committee, iaitu majlis from Jawatan Kuasa Bencana Peringkat Negeri diturun kepada Puan Resident for inter-district movement. You can get that from the resident. What about the letter we get from our company? Is it? Boleh juga. Employer can do that. Resident also can do that. Yes, boleh. What about the period? I mean, after 7 or something, that you are still allowed to go, like we are as a media? Yeah. Yes. So you just have to show the police that letter, because like media, in fact, ada yang bertugas 24 jam. And if you need food, you just have to tell my JKM, because we provide food actually. Because so far we haven't received our latest media card yet. That's right. Alright. So we need a letter from our. Yes, to be on the safe side lah. Nanti Tuan Saga mungkin tahu, tapi orang-orangnya mungkin tak tahu kan? And then in terms of frequency, because I heard that some said that ada 4 kali dia keluar, 5 kali is too much or something like that. So as a human being kita masa as a human being takut nanti dia fikir they are pertain to this person, this and that. So kita media kadang-kadang they don't know who we are media. If you have macam kami di kalau JKM misalnya, so the police knows kalau dia tanya, okay, ni kami saya pegawai JKM, so normally we are given kita dibenarkan untuk gerak dari satu tempat ke satu tempat, and always wear your kenalan diri tu if you have that. So it's easier lah for the police to identify, sebab kadang-kadang betul we might not know each other. Jadi dengan sebab itu pengenalan dalam apa bentuk untuk memperkenalkan diri itu sangat penting Okey, untuk rakyat tu Alright. Satu dari perkara yang juga kami bincang tadi, selain daripada Jawatan Kuasa Bencana Peringkat Bahagian laporan daripada Jabatan Kesihatan, daripada PDRM dan sebagainya, kita juga bincang tentang makanan kepada rakyat kita di setiap kawasan DUN Kerajaan negeri pada Sabtu yang baru lalu ini telah meluluskan iaitu peruntukan sebanyak 16.4 juta 16.4 million to enable, especially untuk membolehkan yang daripada kumpulan iaitu pendapatan rendah dan juga yang terjejas disebabkan oleh PKP, the daily paid workers yang tidak dapat bekerja, dengan itu tiada pendapatan Jadi dengan itu Yang Amat Berhormat telah meluluskan, selain daripada bantuan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat sebelum ini di bawah Sarawakku Sayang, jadi yang tambahan ialah iaitu untuk bantuan makanan ni. So untuk bantuan makanan 11.4 juta, ianya akan
diagihkan ya mengikut iaitu kawasan iaitu konstituensi DUN ya di seluruh Sarawak. Kita mempunyai 82 konstituensi di seluruh Sarawak. Jadi peruntukan 16.4 juta ini akan digunakan untuk memastikan bahawa utama yang terjejas teruk sekali ya, who feel the pinch, the greatest, are the ones that has lost in terms of income, pendapatan, tiada pendapatan langsung because they are daily paid workers, they are not government servants for instance, and then those from the low income group. Kita telah memutuskan bahawa ianya nanti akan diurus tadbir oleh Jawatankuasa Bencana peringkat iaitu daerah. Dan di dalam Jawatankuasa Bencana ini keahliannya terdiri daripada YB-nya sendiri ya, YB, kemudian DO ya. Lepas itu pihak PDRM contohnya ya, pihak rela ke, pihak bomba ke, ataupun melibatkan iaitu pihak JKK ya, KMKK. Jadi ini Jawatankuasa memang sudah ada dan sudah diaktifkan di peringkat bahagian dan di peringkat daerah. So budi bicara Jawatankuasa Bencana, urusan bencana di peringkat daerah itu nanti akan menentukan ya. Nombor 1 ialah penerimanya. So database dah sebenarnya semua sudah dihantar kepada Jawatankuasa induk kami. So householdnya, siapa yang layak untuk menerimanya, kemudian juga boleh diputuskan di bawah Jawatankuasa Bencana peringkat daerah ini, iaitu senarai barang makanan yang hendak dibekalkan ya, seperti contoh beras ya, gula ya, tepung ya, minyak masak. Ini yang asas ya, yang diperlukan. The government is very concerned. We want to make sure that everybody has food on the table during this very difficult period ya, under this iaitu MCO order, Movement Control Order. So mudah-mudahan ya ianya dapat dilaksanakan dalam minggu ini juga. Ya, saya sangat gembira dengan laporan tadi di peringkat bahagian muka ya, Jawatankuasa di peringkat di peringkat setiap DUN sudah ditubuhkan, Jawatankuasa Bencana sudah aktif, database sudah sedia iaitu householdnya berapa, 3,000 ke 4,000 ke 5,000, itu semua sudah ada. Dan selain daripada itu, siapa yang sangat memerlukan bantuan ini semua ada. So now is iaitu the next step ialah untuk membuat pesanan makanan ini, kemudian untuk diagihkan siapa yang nanti boleh mengambil ataupun macam mana modus operandi pengagihan. Tetapi kita nak tegaskan bahawa we have to be mindful, kita mesti selalu ingat ya prosedur iaitu dan juga pematuhan kepada PKP ini supaya there's no crowding, dan pada masa yang sama bantuan makanan ini nanti akan sampai kepada yang memerlukan, yang kenal pasti untuk mendapat makanan atas keputusan Jawatankuasa Bencana di peringkat daerah itu sendiri dan di peringkat DUN itu sendiri. So this is a government that cares, on top of the assistance that has been announced by the Chief Minister di bawah under Sarawakku Sayang. This is the additional assistance to make sure that our people have food on the table. And Jawatankuasa kami telah juga menggesa pihak KPDN HEP untuk memastikan bahawa stok makanan kita untuk seluruh Sarawak dan juga untuk tempoh PKP ini dan selepas PKP iaitu pada musim perayaan nanti adalah mencukupi. So that has been discussed in our committee. 800 pusat sel iaitu sell point, 800 altogether, the total in the whole of Sarawak
should have enough supply of these essentials so that our people can buy. Then there is another thing that yang juga telah ditegaskan dalam jawatankuasa kami, that 16.4 million ini tadi akan memberi manfaat kepada rakyat kita, so that there is no one who will have no food on the table during this PKP. So one, bekalan cukup for the whole of Sarawak. Kemudian at the 800 POS sale point, they call it SALE POIN, tempat menjual ni, 800 altogether, cukup supply. Number 3, 16.4 million that has been agreed by Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. The allocation will be able to benefit our people so that tidak ada yang akan tiada makanan dalam tempoh PKP ini. This has been also brought up, ianya juga telah dibangkit bukan saja dalam mesyuarat jawatankuasa bencana peringkat bahagian tetapi juga di peringkat negeri ya. Now we have received small amounts, because sorry, that's not a good word. We have received a donation from the China government ya, melalui kumpulan tertentu. I forgot the names already. Tapi bilangannya tentu sekali tidak menampung dari segi keperluan, but these are donations and we appreciate. We would like to thank the government of China for giving us donations in terms of face mask. Kerajaan sendiri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga telah sebenarnya sebelum ini telah memaklumkan bahawa state government has ordered iaitu 2 million masks. Cuma masalahnya sekarang ini belum sampai lagi. Belum sampai ya. So last kami semua di sini ahli yang berhormat, kemudian residen dan wakil daripada agensi ingin mengingatkan kepada rakyat kita dalam masa KPK ini, stay calm dan pastikan there is compliance dari segi KPK ni, compliance under MCO ni, dan jika hanya bila ada keperluan yang mendesak barulah kita keluar We want to make sure that we want to break the chain of this transmission. Lagi cepat kes menurun, insya-Allah lagi cepatlah KPK ini akan tidak perlu lagi So we have to abide and comply. Waktu malam 7 malam hingga 7 pagi memang itu tidak dibenarkan. Yang lain-lain pergerakan dibenarkan for delivery of essential items kalau siang hari essential items itu tidak ada masalah. The police knows that these are memang diperlukan penghantaran makanan misalnya sayur-sayuran, ikan misalnya. Kemudian dari segi sekarang ini kita juga dari jawatankuasa iaitu rantaian makanan juga telah minta supaya retail shops can operate boleh buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul, kalau untuk kita di sini pukul 4 petang, some other areas sampai pukul 5. These are retail shops. Dan tamu juga boleh operate dibenarkan untuk operate, but we must make sure there is always social distancing dipatuhi supaya kita pastikan bahawa again the transmission of the COVID-19 ini dari segi penularannya dapat kita putuskan. Dan bagi ibu-ibu yang berada di rumah pada masa ini, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak, jadi pastikan bahawa dari segi kebersihan kebersihan diri, personal hygiene anak-anak kita, anak-anak kemudian ahli keluarga yang lain diberi perhatian. Kebersihan dalam kawasan rumah kita juga diberi perhatian. It is also important to also make sure that the family members, anak-anak dan ahli keluarga kita mempunyai iaitu makanan yang seimbang, khususnya dari aspek iaitu dari segi vitamin untuk memastikan the natural immunity of our body is strengthened.
Tu kemudian sebagai ibu bapa juga masa ini memang agak mencabar ya bagi kita dalam menghadapi iaitu anak-anak kita yang tak biasa dihadkan pergerakan mereka ini. So it is a challenge for parents, but this is also an opportunity for us iaitu to have a bonding time between our children and parents. Ini is a good time for bonding. Jadi gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. And make sure that there are routines, rules and regulations. Misalnya waktu bangun pagi bila, waktu tidur bila, and make sure that masa makan together. Dan time for also at least some kind of homeschooling being done. Homeschooling. I know that there are some schools they send dari segi kerja rumah kepada ibu bapa melalui WhatsApp, and then the parents then provide it to the children. If not, terutama bagi kita di kawasan luar bandar ini, kita sendirilah sebagai ibu bapa pastikan anak-anak kita ada masa untuk itu membuat kerja rumah ke atau membaca ke, homeschooling, dan masa untuk bersama riadah. I've seen a lot of parents also, this is the time when they start family activity, buat kuih muih misalnya. That is fun activity. Preparing meals together with the children, that is also a fun activity. Bermain bersama. So in the life of the children, we must make sure that there is still routine being observed, iaitu dari segi activity, and there also must be activity selain daripada makan minumnya, kemudian doing household. Setiap orang ada kerja iaitu tanggungjawab membersih dalam kawasan rumahnya ke or whatever itu then fun activities, menonton TV bersama dan so it need not be a boring time. It is up to us now sekarang untuk memastikan bahawa it is a fun time. Mungkin not so tak samalah kalau dapat keluar but it is a masa ianya tidak boring bagi anak-anak kita, and this is the time for a good bonding between parents and the children. So strict compliance of KPK, make sure activities di rumah adalah aktiviti yang bermanfaat dan menyeronokkan. Dan masa ini juga kalau misalnya keluarga Islam dapat kita ajar anak-anak kita tentang apa yang perlu kita buat sebagai orang Islam dalam masa seperti COVID ini, even other religious also. So mudah-mudahan berkat usaha kita bersama ini, the COVID-19 episode will be pass secepat mungkin. Then we can go back to balik kepada our normal routine after that. Dan saya ingin juga memaklumkan bahawa di bawah kementerian kami juga ada khidmat iaitu telecounselling because we understand that this is a very trying time. Some people get anxious, some people get very worried, some people get depressed because they cannot move as usual, and of course there's that worry about income, money and so on. So there is that opportunity also to distress ataupun untuk mendapat khidmat psikologi, khidmat sokongan daripada kementerian kami. I have given tadi the numbers of ada yang provide 24 hours service, 3 orang tadi, yang lain-lain adalah mengikut bahagian dan mengikut waktu bekerja. So stay safe. Sekian, terima kasih.